Minta maaf yang tadi ada sedikit ini kesilapan ini bagi suara ya. Maka saya ulangi sekali lagi apa yang saya sebutkan tadi berkenaan dengan hadis ini. Kita telah masuk ini kepada hadis ini yang kedua dalam bab solat ini Jumaat. Yang mana penulis ini mengatakan wa an Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu anhu qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jumu'ah. Summa nansarifu wa laysa lil hitani dhillun nastadhillu bihi. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Salamah bin Aqwa' radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan kepahlawanan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sering akan memuji sahabat ini. Dikatakan beliau merupakan sahabat ini yang paling baik menunggang ini kuda dan juga ini berlari dalam jihad fi sabilillah. Maka beliau mengatakan kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jumu'ah. Kami melakukan salat Jumaat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa nansarifu wa laysa lil hitani dhillun nastadhillu bihi. Dan selepas itu kami beredar daripada salat Jumaat, dan tembok-tembok tidak ada bayang ataupun bayangan teduh yang bagi tembok-tembok yang mana dapat kami berteduh kepadanya. Yang ini maksudnya dia mengatakan dia beredar daripada melakukan salat Jumaat dalam keadaan tidak ada bayangan bagi tembok-tembok yang ada. Maka di sini beliau menerangkan tentang masa melakukan salat Jumaat. Maka penulis Al-Imam Ibn Hajar pada awal bab salat Jumaat, beliau menukilkan tentang masa yang ini melakukan salat Jumaat. Berdasarkan dengan hadis ini, kita ada beberapa pendapat daripada para ulama kita. Pendapat yang pertama, yang berbeza dengan pendapat jumhur. Yang kita ada dua pendapat yang berbeza. Pendapat yang pertama adalah pendapat mazhab Hanbali, kenali sebagai Hanabilah. Mereka berdasarkan dengan hadis ini dengan mengatakan maksud daripada masa yang mana tidak ada bayangan bagi tembok adalah waktu zawal itu sendiri. Apa sebabnya? Sebab kalau kita lihat ini bayangan yang ada pada tembok ataupun barangan di bawah matahari, kalau sekiranya kita mengatakan sebelum zawal, yakni maksudnya bayangan itu dia ke arah barat. Selepas zawal, bayangan itu akan ke arah timur. Matahari ini seperti mana kita mengetahui terbit daripada timur dan terbenam di barat. Jadi apabila matahari terbit di timur, bayangan bagi matahari ini menuju kepada barat. Apabila matahari hendak terbenam, selepas zawal, maka bayangan bagi barangan di bawah matahari menghadap kepada timur. Bilakah masa yang mana tidak ada bayangan? Jadi berdasarkan dengan hadis ini, Salamah bin Aqwa' mengatakan, kami beredar daripada melakukan salat Jumaat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa yang mana tidak ada bayangan. Maka golongan yang pertama, ulama dalam mazhab Hanabilah mengatakan maksud peredaran tadi adalah waktu zawal itu sendiri. Maka dengan ini mereka mengatakan dibolehkan melakukan solat Jumaat sebelum waktu zawal. Dibolehkan melakukan solat Jumaat dan juga khutbah Jumaat sebelum masuknya waktu zawal. Dan mereka berdalilkan dengan hadis Salamah bin Aqwa' yang kita sedang membacanya. Ini adalah pendapat Hanabilah, bercanggah dengan pendapat jumhurul ulama. Yang dimaksudkan dengan jumhur yang ini di sini adalah selain Hanabilah daripada empat mazhab, iaitu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i,
dan juga mazhab Maliki. Yang mana mereka mengatakan tidak sah solat Jumaat melainkan selepas waktu zawal. Ini sebelum saya teruskan, mungkin ada yang bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan waktu zawal? Waktu zawal dia adalah waktu tergelincirnya matahari. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil tergelincirnya matahari. Apa maksudnya? Yakni waktu zawal ini dia berlaku selepas waktu istiwa. Dan waktu istiwa adalah masa yang mana matahari betul-betul berada di atas kita. Matahari betul-betul berada di atas kita. Apabila sedikit bayang wujud, maka ini adalah waktu zawal. Ini yang kita melakukan solat zuhur kita. Yang ini maksudnya solat zuhur, dan ini juga kita telah membicarakan sebelum ini. Maksudnya solat zuhur adalah apabila tergelincirnya matahari. Yang ini apabila sedikit bayangan itu wujud ke arah barat. Maka ini sudah yang ini termasuk tergelincirnya matahari. Maka dibolehkan kita melakukan solat zuhur. Dan dalam mazhab al-Imam Syafi'i, begitu juga dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Imam Malik ada sedikit perbezaan sedikit, nanti saya akan membicarakan. Cuma dalam mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i, kita mengatakan tidak dibolehkan kita melakukan solat Jumaat kecuali setelah masuknya waktu zuhur, iaitu setelah tergelincirnya matahari. Apabila berlaku tergelincirnya matahari, masuknya waktu zuhur, dan waktu zuhur sama dengan waktu Jumaat. Dan digalakkan kita melakukan solat Jumaat pada awal waktu. Tapi syaratnya adalah setelah masuknya waktu, iaitu selepas tergelincirnya matahari. Dalam mazhab Maliki, mereka mengambil yang ini pendapat pertengahan. Mereka mengatakan dibolehkan melakukan khutbah sebelum zawal, tetapi solat wajib dilakukan selepas zawal. Berbeza sedikit dengan mazhab Hanabilah, yang mengatakan dibolehkan kita melakukan solat Jumaat sebelum zawal. Walaupun mereka hari ini tidak melakukan sedemikian. Kalau kita lihat ini ulama-ulama tempat-tempat yang mana beramal dengan mazhab Hanbali, walaupun mereka mengatakan dibolehkan melakukan solat Jumaat sebelum zawal, akan tetapi mereka sedikit mengamalkan solat Jumaat selepas zawal. Sebab bagi mereka itu adalah lebih afdal supaya keluar daripada khilaf. Walaupun yang ini ada pendapat dalam mazhab mereka mengatakan dibolehkan melakukan sedemikian. Cuma di sini apa faedah yang kita dapat daripada hadis ini adalah dalil mereka. Kenapa mereka mengatakan dibolehkan melakukan solat Jumaat sebelum yang ini masuknya yang ini waktu zawal? Seperti mana saya mengatakan tadi, disebabkan dengan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Seperti mana Al-Imam Ibn Hajar ini mengatakan di sini wal lafdhu lil Bukhari. Lafaz ini hadis ini bagi Imam Bukhari. Sebab ada perbezaan dalam segi lafaz di antara riwayat ini Sahih Bukhari dengan riwayat Sahih Muslim. Dan dia menerangkan, dia mengatakan wa fi lafdhin li Muslimin, yakni riwayat yang ada pada Sahih Muslim ada perbezaan sedikit. Dia mengatakan perbezaannya adalah kunna nujammi'u ma'ahu idza zalati syams summa narji' natatabba'ul fai'a. Yang mana dalam Sahih Muslim maka menerangkan kami melakukan yakni salat yakni bersama Nabi SAW apabila tergelincirnya matahari. Selepas itu ini baru kami pulang dan kami natatabba'ul al-fai', yakni kami mengikut tempat yakni yang ada teduh. Maka di sini kita lihat ada sikit perbezaan dalam segi lafaz. Tapi apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar dalam matan pada hadis ini yang kedua tadi adalah lafaz ini bagi Sahih Bukhari. Maka di sini berlaku yang perbezaan ulama seperti mana kita mengatakan. Al-Hanabilah mengambil lafaz ini daripada Bukhari, yang mana Salamah bin Aqwa yang mengatakan apabila kami beredar tidak ada bayangan, maka mereka mengatakan itu adalah waktu yakni zawal ataupun hampir ini kepada zawal. Maka dengan itu mereka mengatakan dibolehkan melakukan khutbah dan solat Jumaat sebelum yakni waktu zawal,
Sebab kalau sahabat beredar pada waktu zawal ataupun sebelum ini zawal ini sedikit, apabila yang ini tidak ada bayangan, maka ini menunjukkan masa yang mana khutbah Jumaat dilakukan, dan juga solat Jumaat adalah sebelum ini tergelincirnya matahari. Akan tetapi jumhurul ulama, yakni ulama-ulama daripada mazhab yang lain, mengatakan yang dimaksudkan dengan bayangan ini ada bayangan secara umum. Bukan yakni bayangan yang terperinci. Maksudnya di sini mereka mengatakan, apabila Salam bin Aqwa ini mengatakan walaisa lil hitani zil, tidak ada bayangan bagi tembok, maksudnya bayangan itu adalah bayangan yang lemah, wujud. Akan tetapi yakni dia adalah sedikit. Bayangan yakni yang sedikit, menunjukkan bahawasanya Nabi SAW melakukan khutbah Jumaat dan salat Jumaat pada awal waktu. Sekarang ini cuba kita bayangkan, kalau sekiranya selepas tergelincirnya matahari seorang itu melakukan azan, dan selepas itu khatib ini melakukan khutbah dan melakukan solat 2 rakaat, dan selepas itu ini berdoa, bagaimana agaknya bayangan itu? Yakni kalau dalam masa lengkungan 15 minit, 20 minit sebelah tergelincirnya matahari, maka tidak ada banyak beza. Bayangan itu wujud, akan tetapi dia adalah bayangan yang sedikit. Jadi yang dimaksudkan dengan walaisa lil hitani zil, maksudnya tidak ada bayangan yang banyak bagi tembok-tembok, disebabkan khutbah dan salat itu dilakukan pada awal waktu. Ini adalah pendapat yang mengatakan tidak sah kita melakukan salat Jumaat dan khutbah Jumaat sebelum tergelincirnya matahari. Dan begitu juga seperti mana lafaz ini Sahih Muslim yang juga ini menerangkan sedemikian. Ini menyebabkan hatta dalam mazhab Hanabilah, ulama-ulama mereka melakukan salat Jumaat dan juga khutbah Jumaat selepas ini tergelincirnya matahari, disebabkan dalilnya adalah lebih kuat daripada kita mengatakan melakukan salat Jumaat yang sebelum tergelincirnya matahari. Tetapi ini juga ada daripada perkara yang ada perbezaan ulama di dalamnya. Jadi ini adalah hadis yang kedua di dalam bab. Sekarang insya-Allah taala kita masuk kepada hadis yang seterusnya. Ini penulis ini mengatakan wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala ma kunna naqilu wa la nataradda illa ba'dal jumu'ah, muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim wa fi riwayatin fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yani hadis yang kedua diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhuma, dan sahabat ini umurnya sikit lebih kurang dengan Salam bin Aqwa. Salam bin Aqwa ini beliau meninggal dunia, Sahl bin Sa'd ini meninggal dunia pada tahun 75. Salam bin Aqwa ini meninggal dunia pada tahun 74 Hijriah, sikit lebih kurang. Maka beliau mengatakan ma kunna naqilu wala nataradda, yakni kami tidak melakukan qailulah. Yani perkataan naqil di sini daripada perkataan qala yaqilu qailulatan. Qailulah yani maksudnya an-naumu fi wasatin nahar. Dalam segi bahasa Arab ni ini tidur ini pada pertengahan waktu siang. Dan qailulah ini dia adalah waktu yang mana orang yang berehat ini pada waktu siang. Sama ada yang tidur ataupun baring. Tak semestinya yang dia mesti tidur. Maka dia mengatakan kami tidak melakukan qailulah dan juga yang makan petang illa ba'dal jumu'ah, kecuali yang setelah yang kami melakukan salat Jumaat. Dan hadis ini Al-Imam Ibn Hajar ini mengatakan muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Sekali lagi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, dan lafaznya adalah daripada Sahih Muslim. Dan pada riwayat yang lain ini berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka maksud ini daripada hadis ini, kembali yakni kepada apa yang kita mengatakan tadi, bahawasanya Nabi SAW daripada sunnahnya, dia melakukan salat Jumaat pada awal waktu. Yakni selepas ini tergelincirnya matahari, maka dia langsung yakni melakukan salat Jumaat. Seperti mana kita mengatakan dalam hadis Salam ibn Aqwa, pendapat ini jumhur, yang dimaksudkan tidak ada bayangan adalah bayangan yang sedikit, menunjukkan Nabi SAW melakukan salat ini pada awal waktu. Maka di sini begitu juga, kebiasaannya adalah qailulah, dilakukan yakni selepas yakni salat. Begitu juga dengan makan petang. Maka hadis ini yakni menerangkan bahawasanya salat Jumaat itu yakni dilakukan pada waktu zawal. Dan seperti mana kita mengatakan dan kita mengetahui dan maklum, kita punya salat Jumaat ini hanya akan menjadi sah kalau sekiranya kita melakukannya pada waktu zuhur. Kalau sekiranya kita melakukan selain ini daripada waktu zuhur, maka tidak sah salat Jumaat, dan disunatkan kita melakukannya pada awal waktu. Ini yang kita mengamalkannya. Kalau kita lihat di mana-mana pelosok di dunia ini adalah kebiasaan yang kita melaksanakannya. Sama ada kita berada di Singapura ataupun luar Singapura, kita akan lihat kebiasaannya, amalan yang dilakukan adalah apabila tergelincirnya matahari, lantas kita melakukan salat Jumaat. Tetapi kalau sekiranya seseorang itu ataupun sebuah tempat daerah melambatkan salat Jumaat, maka tidak ada masalah. Salat Jumaat itu tetap sah, akan tetapi mengikut kepada sunnah Nabi SAW, maka disunatkan kita melakukan salat Jumaat pada awal waktu. Kita pergi kepada hadis yang ketiga hari ini. Selepas itu insya-Allah kita akan berhenti. Penulis ini mengatakan, wa an Jabirin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'ima faja'at 'irun min asy-Syam fantafala an-nasu ilaiha hatta lam yabqa illa 12 rajulan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW melakukan khutbah dalam keadaan berdiri. Kana yakhtubu qa'ima. Ini berdasarkan ayat dalam Al-Quranul Karim, idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ini ketika kita lihat dalam surah Jumaah, dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat berkenaan dengan peristiwa ini, yang mana Nabi SAW pada ketika itu sedang melakukan khutbah Jumaat. Faja'at 'irun min asy-Syam. Maka datang satu 'ir daripada Syam. Jadi kita lihat perkataan di sini, kita ada perkataan 'irun. Yang dimaksudkan 'ir dalam bahasa Arab adalah unta yang diletakkan ke atasnya barang-barangan. Yang ini perkataan 'ir dalam bahasa Arab. Kalau kita ada seekor unta dan kita meletakkan barang-barangan di atasnya, maka unta ini dengan barangan ini dikenali sebagai 'ir. Tapi kalau unta sahaja, ini bukan 'ir. Kalau unta sahaja kita mengatakan ibil ataupun jamal. Tetapi kalau unta dengan barangan, ini yang dimasukkan dengan 'ir. Seperti mana dalam surah Yusuf juga Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan menyifatkan berkenaan dengan adik-beradik Yusuf alaihissalam. Dia mengatakan wal-'ir allati aqbalna ilaiha. Yani dia mengatakan kepada bapanya, tanyalah al-'ir, yakni caravan. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil ini caravan, yang mana unta dan ada barangan yang bersama mereka. Dan biasanya ini perdagangan, yakni orang-orang yang berdagang melakukan sedemikian. Dan hadis ini mengatakan minasyam. 'Ir ini datang daripada Syam. Dan seperti mana kita maklum, kaum Arab daripada dulu melakukan perniagaan
di kota Syam dan juga di Yaman. Ini yang Allah mengatakan rihlatash syita'i was-saif. Hatta yang ini sebelum Islam, kaum Quraisy ini daripada adat mereka Allah mengatakan di ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Mereka melakukan perdagangan yang ini di Yaman dan Syam. Kalau di Yaman di kota Sana'a dan di Syam ini di Dimashq. Jadi apa yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ketika dia sedang melakukan khutbah. Dan Jabir mengatakan kana yakhtubu qa'ima. Nabi SAW melakukan khutbah dalam keadaan berdiri. Faja'at 'irun minasyam. Maka datang yakni satu 'ir daripada kota Syam. Seperti mana saya mengatakan tadi perkataan 'ir. Yang ini maksudnya orang-orang berdagang telah sampai daripada kota Syam. Dan sahabat-sahabat Nabi SAW sebahagian daripada besar daripada mereka berniaga maksudnya. Mereka mengambil barangan daripada kota Syam, daripada kota Yaman dan jual yang ini di Madinah. Jadi apa berlaku? Jabir ini mengatakan fantafalan nasu ilaiha. Jadi orang semua bangun dan pergi kepadanya. Meninggalkan Nabi SAW berdiri dalam masjid. Dan yang tinggal dia mengatakan isna asyara rajulan. Yang tinggal, yang duduk mendengar khutbah Nabi SAW hanya 12 orang. Yang lain semuanya ni keluar yang ni masjid yang ni untuk sambut apa kita mengatakan air tadi. Maka ini berlaku pada awal Islam, yang mana pada ketika itu solat dilakukan dahulu baru khutbah, seperti solat raya. Yang ni pada awal Islam, solat Jumaat ini dia seperti solat hari raya. Solat dilakukan dahulu, bukan khutbah. Selepas ini dilakukan solat, baru khutbah. Selepas itu yang ini berlaku yang ini mansukh, yang ini pada nasakh, yang ini pada hukum ini. Kita melakukan khutbah dahulu, ini baru solat. Tapi dahulu, solat dahulu baru khutbah. Jadi sahabat-sahabat ini, mereka menyangkakan kita sudah melakukan solat Jumaat. Maka mendengar yang ini khutbah tidak mendengar khutbah tidak akan membatalkan solat Jumaat. Maka mereka pun keluar ini untuk sambut dagangan mereka yang baru sampai daripada kota Syam. Ini yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Jumu'ah, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Apabila mereka melihat perdagangan tijarah ataupun lahu, yakni perkara-perkara yang sia-sia, infaddu ilaiha, maka mereka pergi kepadanya, wa tarakuka qa'ima, dan mereka meninggalkanmu ya Muhammad SAW berdiri. Dan ini peristiwanya. Jadi mereka keluar daripada masjid untuk sambut perdagangan mereka, dan yang tinggal hanya 12 orang, seperti mana Jabir ini mengatakan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Yang ini katakanlah, yang ini apa di sisi kelebihan daripada Allah lebih baik daripada perniagaan dan benda-benda yang ini yang sia-sia. Dan Allah sebaik-baik orang yang ini yang memberikan rezeki. Maka Al-Imam Ibn Hajar di sini, kalau kita lihat ini, dia menukilkan hadis ini, apakah perkara yang dia sedang membicarakan ataupun dia nak kita memahami daripada hadis ini. Ada beberapa faedah. Faedah ini yang pertama adalah berkenaan dengan berdiri bagi khatib. Apakah yang ini hukum yang berdiri bagi khatib? Maka dalam mazhab Imam Syafi'i kita mengatakan diwajibkan bagi khatib berdiri kalau sekiranya dia mampu. Melainkan kalau dia tidak mampu, dibolehkan dia melakukan duduk khutbah. Ini yang kita mengamalkannya. Yang ini apabila seorang itu melakukan khutbah, maka tidak dibolehkan dia melakukan khutbah dalam keadaan duduk, melainkan kalau dia ada keuzuran. Ini adalah faedah yang pertama. Perkara yang kedua adalah berkenaan dengan berapakah jumlah orang yang akan membuat solat Jumaat itu sah dan khutbah Jumaat sah. Sebab kalau kita lihat dalam hadis ini, Nabi SAW sedang melakukan khutbah, hanya tinggal 12 orang. Maka di sini ulama-ulama kita berbeza pendapat.
berapakah ramai jamaah yang perlu wujud dalam masjid ataupun dalam tempat yang didirikan solat Jumaat, yang mendengar khutbah dan melakukan solat Jumaat? Sebahagian ini ulama mengatakan berdasarkan dengan hadis ini, minimum 12 orang, termasuk imam 13. Ada sebahagian yang ni ulama yang ini mengatakan solat Jumaat itu sah selagi mana ada jamaah, dan jamaah yang paling minimum 2 orang. Ada sebahagian jemaah yang ini mengatakan 3 orang, termasuk yang ini imam. Dalam mazhab Imam Syafi'i ini 40 orang. Ini berdasarkan hadis yang lain, yang mana Nabi SAW bila melakukan salat Jumaat, ini 40 orang ini bersamanya. Maka ini yang kita dalam mazhab Imam Syafi'i, kita berpegang yang ini kepada 40 orang. Cuma kita ada perbezaan ini ulama ini berkenaan dengan perkara ini. Nah, bagi mereka yang cenderung ini kepada 12 orang, mereka beramal dengan hadis Jabir ini. Cuma ada sebagian ulama mengatakan itu kebetulan yang ini orang itu meninggalkan, sahabat-sahabat yang ini meninggalkan yang ini tempat ini khutbah tadi, dan mereka mengatakan ada kemungkinan lebih kurang ini orang ini yang duduk, ada kemungkinan lebih, dan Nabi SAW tidak melarang mereka. Nabi SAW tidak melarang mereka. Itu sebab ini kita ada banyak ini pendapat berkenaan dengan apakah yang ini jumlah yang diwajibkan wujud apabila berlakunya khutbah Jumaat. Dan hadis ini yang ini diriwayatkan ini oleh Imam Muslim. Faedah yang ini yang juga yang ini yang perlu yang ini kita membicarakan adalah kelebihan yang ini mendengar khutbah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita akan kepentingannya dalam surah Jumaah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wal tijarah." Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang ada kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bila kamu duduk dan dengar ini khutbah, itu lebih baik daripada harta yang kamu kumpulkan daripada perniagaan, menunjukkan kepada kita akan kelebihan apabila kita menghadiri solat Jumaat. Maka daripada perkara yang sangat ditekankan dalam Islam adalah kita mendengar khutbah dan kita sampai ini ke masjid ini pada awal waktu, supaya kita dapat menjawab azan, kita dapat niat i'tikaf, kita dapat melakukan salat sunat sebelumnya, dan kita dapat ini mendengar ini khutbah daripada awal hingga ke habis dalam keadaan ini kita berdiam diri dan tidak ini bermain-main dengan apa sahaja. Kita ada hadis yang biasa dibaca yang ini oleh Bilal misalan sebelum ini khatib naik ke mimbar. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berkenaan dengan waman lara fala jum'atalah, barang siapa yang melakukan perbuatan yang sia-sia, fala jum'atalah, maka luput daripadanya sebagian besar daripada pahala Jumaat dan sebagainya. Maka daripada sunnah yang ni hari Jumaat adalah kita pergi yang ni masjid yang ni pada awal waktu, dan kita mendengar yang ni khutbah, dan tidak ini melakukan benda-benda yang ni yang sia-sia ataupun tidak bercakap dan sebagainya, dan kita melakukan yang ni salat yang ni Jumaat, maka ia menjadi sebab yang ni kita mendapatkan anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita berdoa ini kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan, dapat kita kembali ini kepada masjid-masjid kita dan menunaikan ini salat Jumaat dan juga ini salat jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat daripada kita bala ini dan memberikan kepada kita kemudahan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.